Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat melakukan salat subuh berjemaah. Kita dapat datang ke masjid walaupun dalam keadaan kita sekarang ni kategorinya dalam datang ke masjid tu kita perlu ada agak kepayahan juga dengan bawa sejadah sendiri, kan? Bawa apa? Pelitup muka ni kena bawa, kan? Kalau tak bawa tak boleh pula. Jadi kita kena faham bila sesuatu benda tu bila kita nak datang ke arah kebaikan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kena letakkan sesuatu sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita baru ni dengan PKP ni, kan? Lepas pada PKP tu, habis PKP tu, barulah alhamdulillah kita pun dah boleh ruang masjid pun telah boleh luas segilah untuk datang melakukan solat berjemaah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling banyak ni kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala bagi lagi kita nikmat iman, nikmat kesempatan hidup. Ada orang bangun-bangun pagi tengok dah tak ada dah. Tapi kita pagi ni alhamdulillah boleh bangun untuk melakukan solat subuh berjemaah. Boleh menguatkan hati kita, kuat juga azam kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang saya hormati seluruh ahli jawatankuasa masjid daerah Taiping, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, ashabul fadilah. Mohonlah ditegur jika ada kesalahan dari segi penyampaian saya. InsyaAllah pada hari ini kita akan menyambung perkongsian kita. Sebelum ni kalau ikut perjumpaan saya maghrib, tapi ganti ada urusan pada waktu maghrib yang hari itu, jadi kita ganti pada kuliah subuh. Kitab yang sama iaitu berkaitan tentang dosa-dosa besar, al-kabair, itu dosa-dosa besar. Bila sebut tentang dosa ni, kita fikir kenapa kita nak kenal dosa? Duk fikir, kenapa perlu kenal dosa? Tidak lain tidak bukan adalah bila kita kenal dosa supaya kita dapat mengelak daripada melakukan dosa. Dosa ni termasuk dalam perkara sam'iyat. Ya, dosa termasuk dalam perkara sam'iyat. Apa dia perkara sam'iyat? Dalam ilmu akidah, ilmu tauhid, perkara sam'iyat ini adalah perkara gaib. Ya, perkara gaib yang wajib kita percaya, yang ada dalam dalil Al-Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya disebut perkara-perkara sam'iyat yang wajib kita beriman dengannya. Bila beriman ni, sebelum kita nak beriman, kita kena kenal dululah dosa. Bila sebut tentang dosa, kita nak percaya dosa, mesti kita kena cari dulu, kita faham dulu, kita kenal dulu. Supaya apa? Kita dapat mengelak daripada melakukan dosa. Kepercayaan. Satu beriman, kepercayaan. Bila kata beriman kepada Allah, percaya dengan Allah, nak kena kenal Allah, tu yang ada ilmu tauhid, ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Bila sebut tentang malaikat, kita tahu malaikat, beriman dengan malaikat, kita percaya dengan malaikat. Jadi benda tu percaya adakah dengan cara kita percaya sahaja? Tak. Dengan menunjukkan kepercayaan, dengan kita mengelak daripada melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala.
kullu bani Adam khata' wa khairu khata' at-tawwabun. Setiap anak cucu Nabi Adam ni memang tak boleh lari daripada kesilapan. Tapi sebaik-baik kesilapan itu adalah menginsafi dengan apa yang telah kita perbuat. Ada tak sikap macam tu? Kadang-kadang bila kita bab dosa ni, cerita bab dosa ni, dosa tu kita dah faham dah bab dosa ni. Tapi kadang-kadang yang tu pun kita terjerumus. Tambah-tambah bab sekarang ni lah. Ada yang ambil kesempatan pun ada. Kan? Hak jenis memang tak pergi semayang, lagi seronok lah kata PKP ni. Tapi kalau kata hak jenis datang semayang, akan rasa keresahan bila tak datang ke masjid. Tu, kena ukur diri kita. Ada tak rasa keresahan, ada tak rasa risau. Tapi kita kena faham, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah merancang, kita juga merancang. Tapi sebaik-baik perancangan adalah yang terbaik adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu bab mukadimah tentang sebelum kita masuk tentang pengajaran kitab kita pada hari ini, pada subuh ini insya-Allah. Jadi kita nak kena kenal dosa ni supaya apa? Kita dapat mengelak daripada melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak mengelak. Kita jangan duk kata dosa ni insya-Allah lah, kalau setakat ilmu aku ni boleh ngelak lah, jangan. Kita faham selagi mana kita tidak diuji oleh Allah. Kadang-kadang kita buat dosa ni, kita tengok kawan kita tak pergi semayang, kita kata dia ni teruk benar. Tapi kita tak duduk di tempat seperti mana dia diuji. Ada kawan tu daripada muda dia tak puasa, mai tua dia berpuasa. Tapi masa waktu muda tu kita tengok dia tak puasa, kita tengok keadaan tak puasa, teruk benar. Tapi kita tak tahu bagaimana dia diuji. Adakah kita mampu seperti mana dia diuji? Memang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak akan menguji seseorang itu lebih daripada kemampuannya. Betul? Tapi dengan ujian itulah kita boleh mengenal diri kita sendiri sebenarnya. Dengan kita boleh mengelak daripada melakukan dosa, kita kenal dosa, kita boleh kenal diri kita, apa yang kita lemah. Jadi perbaiki. Kadang-kadang bila orang kata kita tak terjebak dengan dosa pun, kadang-kadang kita boleh tiba-tiba terjerumus dengan satu dosa yang dah dahsyat. Ni yang baru ni, sejak Covid ni, ada pula main satu dosa syirik kepada Allah. Main pula ada agama Nabi itu datang daripada agama Melayu pula dah. Main ikut mana dia punya sejarah tu. Ada pula kisah jumpa batu ababil, buah batu apa yang diturunkan daripada burung tu, burung ababil. Duk cari hak batu tu, cerita pula. Padahal batu tu kalau ikut kisah daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Nak cerita kata apa, manusia ni kadang-kadang bila buat dosa ni, kalau kata dah terjerumus, kadang-kadang terjerumus ke arah yang lebih dahsyat. Itu kena hati-hati. Sebab tu kita kena kenal dosa. Bukan kenal dosa tu supaya buat dosa, kenal dosa supaya kita dapat mengelak daripada melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita sambung. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi fahuwa lillazi asyraka wa ana minhu bari. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa beramal suatu amalan, siapa yang beramal satu amalan yang di situ dia menyekutukan dengan selainku, maknanya dia buat sesuatu tu bukan kerana Allah, ya, maka baginya telah beramal untuk orang yang disekutukan itu, sedangkan aku Allah Subhanahu wa taala berlepas diri daripadanya. Maknanya hadis ni menceritakan barang siapa melakukan sesuatu amalan, sesuatu kebaikan bukan kerana Allah, maka dia hanya dapat pada orang yang disekutukan. Allah berlepas diri daripadanya, Allah tak ambil tahu pasal dia. Kenapa? Bila kita di mahsyar nanti berjumpa dengan Allah, kita tunjuk amalan kita, kita ceritakan hari ni lah amalan yang telah aku buat di dunia.
tapi tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Ada unsur-unsur menyekutukan Allah, ada unsur-unsur buat kebaikan bukan kerana Allah. Boleh ke berlaku benda ni? Boleh. Bab hati ni yang boleh baca ni hanyalah Allah. Kita dengan antara kawan kita, adik-anak kita pun kita tak boleh nak baca semua. Bukan semua kita boleh kenal anak-anak kita. Ini Allah, dia tahu hamba dia. Dia yang cipta hamba dia. Jadi kalau kata bab berkata, kalau dia melakukan sesuatu itu bukan kerana Allah, maka Allah berlepas diri daripada dia. Ini hadis. Nak cerita kata apa? Allah tak ambil tahu dan Allah tak ada bagi satu kebaikan kepada dia. Kenapa? Dia melakukan sesuatu kebaikan bukan juga kerana Allah. Ini kata syirik. Ini yang dikatakan syirik, dosa syirik. Syirik terbahagi kepada dua, sebelum ni saya dah cerita dah. Syirik jali dan syirik khafi. Jali dan khafi. Jali adalah syirik yang besar, khafi adalah syirik yang kecil. Apa contoh syirik kecil? Riya, ujub, takabbur. Syirik-syirik kecil. Itu di antaranya. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Man sama'a sama'a Allahu bih, wa man ra'a ra'a Allahu bih." Man sama'a sama'a Allahu bih, wa man ra'a ra'a Allahu bih. Maksudnya, barang siapa yang mendengarkan kebaikannya pada orang lain dengan tidak ikhlas kerana Allah, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menolak amal itu. Maknanya apa? Siapa-siapa yang mendengarkan kebaikannya, dia saja nak cerita kebaikan dia pada orang lain. Ada tak perangai macam ni? Ada. Kadang-kadang sedekah tu patutnya sedekah secara diam-diam. Betul? Sedekah yang baik adalah sedekah secara, orang kata apa, tak tahu siapa yang bagi. Betul? Tapi kalau kita mampu untuk sedekah seperti biasa, tak ada masalah, supaya tidak ada unsur riak di dalam hati. Dalam hati ni jangan duk kata hati insya-Allah ustaz saya ikhlas. Nak cakap ikhlas ni bukan mudah. Kita duk nampak orang kita sebut ikhlas ni bukan mudah. Macam mana tahap ikhlas ni? Ikhlas yang paling tinggi ni, kalau kata nak cerita ikhlas yang tahap tinggi ni, kita mungkin payah nak dapat tahap tu. Tapi ikhlas tahap tinggi yang kata ulama kata tinggi ikhlas ni, contoh saya bagi contoh macam ni. Saya baru dapat duit lebih kurang dalam RM500, contohlah. Nak bagi tahu banyak sangat, terkejut pula. 500 dah lah. 500. Dapat RM500, tiba-tiba saya pergi satu tempat tu, kita dapat tahu ada seseorang tu memerlukan bantuan sebanyak RM500 juga. Dapat RM500. Dengar pula ada orang memerlukan bantuan RM500. Kalau kata ikhlas yang paling tinggi, dia faham waktu tu yang paling memerlukan adalah orang tu berbanding dengan kita. Jadi keikhlasan yang paling tinggi adalah apabila dapat 500 tu, 500 tu kita bagi kepada orang yang memerlukan, dan kita sangka baik dengan Allah, yang Allah akan bagi balik pada kita lebih daripada tu. Tu ikhlas yang paling tinggi. Tu kena orang kata apa, satu makam yang tinggi lah. Dapat 500 nak bagi 500. Ada kat kita berapa? Pasal apa? Tu yang kata ikhlas makam yang paling tinggi. Kenapa? Dia meletakkan keikhlasan dia, ibadah dia, kebaikan dia betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata ustaz betul ke yang paling tinggi tak? Bukan kata yang sedekah sedikit tu tak ikhlas. Tapi nak cerita kata ikhlas yang paling tinggi bila dia dapat banyak, dia bagi banyak. Ada orang macam tu, ada. Sahabat contohlah, Rasulullah, sahabat-sahabat dia Abu Bakar, banyak mana harta dia bagi keseluruhannya. Memang susah lah Ustaz nak ikut para sahabat ni. Tapi paling tidak pun ada juga kita ambil sikit contoh daripada para sahabat. Kalau nak sedekah makan, sedekah cari makanan yang betul-betul elok, yang betul-betul sedap. Kita dah tahu dah, kita pun belanja lah kawan tu. Kenapa? Nak menunjukkan keikhlasan kita dalam melakukan ibadah sedekah. Itu ikhlas. Kalau kata Ustaz saya ikhlas Ustaz, belum tentu lagi. Nak kata ikhlas ni satu benda yang berkaitan tentang hati.
Tu kita doa, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Kalau boleh amalkan doa tu. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Dalam doa tu hati ni berbolak balik. Kalau kata bab hati ni dalam ayat doa tu yang kita baca selalu tu biasa dengar, menunjukkan hati ni berbolak balik. Bukan kata hati tu statik. Dia bukan benda yang statik. Apa contoh? Saya bagi contoh macam ni lah. Hati ni bolak balik macam ni Kadang-kadang bila kita tengok orang itu dia tiba musibah, tiba-tiba kita teringat, kata, kalau aku kena tu. Pasal apa yang berbolak tu? Bila kita tengok kawan itu diuji. Itu kata hati pula. Bila tengok kawan tu dalam keadaan senang, kadang-kadang kita tak fikir. Duduk sekali dengan dia, tapi kita tak fikir nikmat senang tu, nikmat kesenangan tu, nikmat masa yang senang, nikmat yang kata kita ada masa untuk kita melakukan ibadah. Tapi bila kita diuji, kadang-kadang barulah kita lebih ingat kepada Allah. Demam lah, contoh demam barulah Allah. Tapi sihat kadang-kadang alhamdulillah pun kadang-kadang terlupa nak sebut. Terlupa, bukan tak sebut, kadang-kadang terlupa. Baik. Kemudian nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menolak amal itu kepada orang yang didengarkan kepadanya. Maknanya apa? Allah menolak. Sama juga dengan hadis yang di atas, bila dia buat satu tu supaya orang lain dengar, dia buat satu supaya orang lain tahu, maka Allah menolak amalan itu kepada orang yang mendengarnya sahaja. Dan barang siapa yang bersikap riak, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas keburukan riak itu. Ini hadis Nabi kita, barang siapa yang melakukan perbuatan riak, maka Allah akan membalas riak itu dengan neraka Jahannam. Di mahsyar nanti ada keadaan yang mana banyak orang yang datang berjumpa dengan Allah, bawa pahala, bawa sedekah, bawa puasa, bawa Al-Quran, bacaan Al-Quran, bawa sedekah, tapi sedekahnya tidak diterima. Tak ada. Al-Quran, bacaan Al-Qurannya tidak diterima. Sekarang kenapa? Ada unsur-unsur perbuatan itu bukan kerana Allah. Boleh ke Ustaz? Boleh. Pasal apa? Hati ni macam saya sebutlah, hati ni dia sifat dia berbolak balik. Kalau tak kuat, maka dia akan pergi ke arah yang tidak baik. Suatu kadang-kadang kita biasa tengok orang tu daripada awal dia pergi semayang berjemaah cantik, tapi bila diuji oleh Allah, kadang-kadang dia tersasar daripada jalan yang betul. Ada orang yang awalnya dia buat melakukan dosa, tapi bila akhirnya dia kembali kepada Allah. Satu kita tak boleh nak nilai orang kata bila orang tu jarang jumpa kan, kita tak kata ni confirm dah. Bab mati ni bila contoh dah, saya bagi kita contoh lah. Kadang-kadang bab mati ni kita laju je. Bila orang tu mati jarang tak pergi masjid, jarang dah jumpa, kadang-kadang kita tak tahu apa amalan dia, kita tak tahu apa kebaikan dia, kita tak tahu apa dia dengan Allah, bagaimana hubungan dia dengan Allah, bagaimana hubungan dia dengan jiran. Sebab bila kita masuk syurga, bukan kita faham kebanyakan amalan kita tu. Sebab kadang-kadang banyaknya amalan kita tapi tidak diterima oleh Allah. Tapi kadang-kadang ada satu amalan yang sikit, kecil, tapi dinilai oleh Allah tinggi, maka asbab itu akan dimasukkan ke dalam syurga. Contoh pernah satu kisah, masa saya belajar dulu, guru saya cerita. Ini kisah tentang seorang guru. Dia menulis kitab. Ketika mana dia sedang menulis kitab, biasalah orang guru-guru dulu, zaman-zaman dulu, dia mesti kebiasaan dia menulis dengan dakwat yang cair tu kan. Ketika mana dia menulis kitab tu, tertitik tu, satu titik tu tertitik pada kitab dia, datang seekor lalat. Maka lalat itu datang hingga untuk minum sikit sahaja daripada dakwat tu sikit. Yang guru ni yang sedang menulis kitab, dia tak buat macam kita lalat saja, betul tak? Dan main makanan saja, pasal apa? Tahu dah lalat tu macam mana. Tapi guru tu sendiri sambil dia bagi sekejap. Pasal apa? Dengan asbab dia bagi masa sekejap pada lalat itu, tapi dinilai tinggi oleh Allah.
Subhanahu wa taala. Kalau kita fikirlah lalat ni nak jaga buat apa kan? Tapi pasal apa? Dia jaga hubungan dia ikhlas kerana Allah. Macam kisah tu lah seorang pelacur yang bagi kasut kan, dengan kasut dia dengan air bagi pada anjing. Kalau kita fikir anjing tu binatang yang bukan bersih pun, tapi asbab dia memuliakan dia sebagai binatang. Tu, asbab dia memuliakan sebagai binatang. Jadi amalan itu dinilai oleh Allah sehingga kan perempuan itu dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena faham, dalam masa kita faham kenal itu dosa supaya kita mengelak, dalam masa yang sama kita melakukan pahala, pahala kita tu kita buat dalam keadaan jangan kita fikir pahala yang besar je. Tu. Kita sekarang ni kalau fikir pahala ambil hak besar tu lah. Kan? Tapi kalau yang sikit pun secara istiqamah dinilai oleh Allah, maka benda tu akan dinilai dikira sangat tinggi. Itu di antaranya lah. Baik. Kemudian saya kecilkan lagi apa yang kata ciri-ciri ikhlas tu. Nak kata ikhlas kita. Yang pertama, ciri-ciri seorang itu ikhlas yang pertama ialah menyempurnakan ibadahnya walaupun dalam keadaan sendirian. Yang pertama, menyempurnakan kebaikannya, menyempurnakan amal ibadahnya walaupun dalam keadaan dia seorang, dia tak kira apa dah. Itu ikhlas. Kenapa? Dia buat apa pun, dia solat kat masjid ni ke, solat sunat ke, dia seorang tu dia tak ada rasa dia akan menyempurnakan. Dia tak perlu tunggu orang ramai. Kadang tunggu bila nak bersedekah bila ramai orang. Contoh kat masjid lah, tanya nak sedekah bila, tanya ramai orang lah. Kenapa? Itu kadang-kadang risau. Niat dia kok mana? Tapi kalau niat dia betul-betul nak bagi makan orang ramai, bagus. Tapi kalau niat dia pasal orang ramai datang, nanti tahu siapa yang bagi makan pada hari itu. Satu amalan yang paling nampak biasa tapi bagus, apa dia? Kita pergi kedai makan, jumpa siapa-siapa, nampak tak kenal pun, tapi kita tolong bayar kan? Orang tu pun tak tahu siapa. Nampak? Ada buat tak? Kadang-kadang kita belanja kawan yang kita kenal, duduk satu meja, apa? Tambah pula sekarang satu meja 2 orang, 2 ke 3 orang, tak apa. Sekali, kalau dulu 10 orang risau juga kan? Takut balik-balik kan 10 orang kan? Satu hal pula. Tapi nak cerita apa? Amalan tu nampak kita tak tahu siapa, tapi kita bayar. Mai orang tu nak bayar, jadi dia kata dah ada orang bayar. Bayang tak rasa keseronokan, rasa syukurnya bila ada orang tolong bayar kat dia. Dia doa tak orang tu? InsyaAllah dia akan doa. Baik. Yang kedua, apa dia ciri ikhlas tu? Iaitu tidak suka dipuji. Betul ke kata puji ni tak ni? Puji ni boleh, tapi kadang orang yang dia buat tu kadang-kadang dia tak berapa suka. Bukan tak bagi, dia tak berapa suka. Dia pun kalau kata bila dipuji tu dia akan rasa dah semuanya pada Allah. Alhamdulillah, semuanya kembali kepada Allah. Itu. Lepas tu kalau rukun puji ada berapa? 4. Rukun puji ada 4. Puji qadim bagi qadim. Jangan qadim, hadis, qadim. Ingat puji qadim bagi qadim. Puji Allah kepada Allah sendiri. Apa dia dalilnya? Allah dalam Quran banyak tak puji Allah sendiri? Banyak. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Innallaha bikulli syai'in alim. Aku mengetahui apa yang segala benda. Innallaha bikulli syai'in alim. Innallaha alimun bizati sudur. Aku mengetahui apa yang dalam hati kau. Itu Allah Taala puji. Qadim bagi qadim. Qadim bagi hadis pula. Puji qadim bagi hadis. Allah puji kepada makhluk. Apa dalil dia? Dalam Quran banyak Allah Taala puji makhluk. Orang-orang soleh. Siapa dia? Yang disebut dalam Quran, Zulqarnain. Dalam Quran sebut, qalu ya Zulqarnain inna ya'juj wa ma'juj. Sebut nama dia. Walaqad atayna Luqman. Nabi-nabi, rasul-rasul disebut dalam Al-Quran. Kenapa? Puji qadim bagi hadis. Puji Allah kepada makhluk.
Kemudian apa? Puji hadis bagi hadis. Ni yang sebut ni. Puji makhluk sesama makhluk. Ada tak puji? Ada, tapi bukan selalu lah. Sebab apa saya cakap tak boleh selalu? Kadang-kadang puji ni, kadang-kadang puji ni kalau selalu sangat, lama-lama dia jadi bohong. Betul tak? Kawan tu pula kata kat kita, dia kata, "Oi, dia ni bagus lah. Sedekah betul punya, dahsyat." Lama-lama dia akan jadi kepada bohong. Sebab apa? Cerita punya baik dia tu sampai nak bagi dia buat lagi sampai bohong. Betul tak? Puji orang tu nak bagi dia belanja kita lagi sampai bohong. Jadi kena faham. Puji hadis bagi hadis ni kadang-kadang ada ketikanya tidak kesampaian. Boleh, tapi ada yang bersesuaian. Puji makhluk kepada. Lepas tu puji selesai pada qadim dengan qadim, qadim dengan hadis, hadis dengan hadis, hadis dengan qadim. Allah, makhluk memuji Allah. Memang selalu lah. Jadi itu rukun puji. Puji pun ada rukun dia juga. Jangan kata rukun solat dah. Itu rukun puji. Ada 4. Boleh ingat kan? Itu di antaranya lah. Baik. Kemudian sikit lagi Baik. Dan satu hadis lagi, dan menurut Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin laysa lahu min sawmihi illa al-ju' wal 'atash, wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyami illa as-sahar." Maksudnya, banyak orang yang berpuasa yang tidak ada ganjaran puasanya kecuali berupa lapar dan dahaga. Dan banyak orang yang mengerjakan solat malam tahajud yang tidak ada ganjaran solatnya kecuali sekadar tidak tidur malam hari sahaja. Ni hadis ni nak cerita pasal tidak ada keikhlasan. Ni hadis ni biasa sebut dalam bulan puasa lah. Banyak orang yang berpuasa tapi hanya dapat lapar dan dahaga. Banyak orang yang buat tahajud tapi ganjaran pahalanya tak ada. Kenapa? Ada unsur-unsur buat sesuatu itu bukan kerana Allah. Itu di antaranya hadis yang menunjukkan jaga-jaga dalam kita melakukan ibadah. Berhati-hati dalam kita melakukan ibadah. Baik. Tadi saya tertinggal tadi. Yang kedua tadi tidak suka dipuji. Yang ketiga tadi kan ciri-ciri ikhlas. Yang kedua tidak suka dipuji. Yang ketiga dia ada 4. Yang ketiga suka kepada nasihat atau teguran. Suka kepada nasihat atau teguran. Kalau orang tegur, orang nasihat, dia terima. Itu ikhlas tak? Kalau ada kawan-kawan kita hak tegur tak boleh, ada dia duk rasa dia betul. Tak payah tu lah. Kalau kat rumah pun kadang-kadang ada juga tersasar kan. Anak tegur, jangan anak tegur. Ada tak sikap macam tu? Ada. Padahal anak tegur tu kadang-kadang ada juga pendapat kita boleh terima. Apa dalil dia? Sebab Nabi sendiri, kalau sahabat bagi pandangan sahabat tegur, ada ketika mana Nabi terima pendapat para sahabat. Jadi kita jangan faham bila kita ketua keluarga kita tak boleh ditegur. Kena ada konsep saling. Bila isteri tegur, terima. Suami tegur, terima. Anak tegur, terima. Cucu tegur pun boleh terima. Atuk ni baca macam mana Quran kan? Tak apalah seluruh kan. Atuk gigi tak ada dah. Tu yang sa terkeluar habis sa tu. Tak apa. Kita jawab cara seluruh lah. Tak. Tapi kadang ada sikap yang macam tu. Kenapa? Tidak ikhlas. Kena ada sikap terima nasihat. Yang keempat, selalu ingat akan kelemahannya daripada kelebihannya. Ni jangan. Ingat kepada kelemahan kurang daripada ingat daripada kelebihan. Setiap manusia ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau orang ikhlas ni, dia akan selalu ingat kekurangannya. Cuba ingat, apa kurang aku? Sebagai ketua keluarga kan, apa kurang kita? Maknanya kita ikhlas dalam mendidik anak kita. Jangan kita duk fikir ayah dulu. Memang betul ayah, mak memang banyak berkorban. Tapi bila satu keadaan, kita kena ingat juga dalam kita sebagai ayah, sebagai mak kadang-kadang ada kelemahan. Sebagai anak juga ada kelemahan. Maksud apa? Setiap manusia ada kekurangan dan ada kelebihan. Tapi nak ciri-ciri ikhlas, dia kena faham, dia kena kenal kelemahan dia sebelum dia kenal kelebihan.
Itu di antara. Baik. Yang keempat, yang kelima. Satu lagi, suka membuat kebaikan dengan secara rahsia sahaja. Ni ciri-ciri ikhlas. Kalau buat kebaikan dia secara rahsia. Tak perlu nak digembar-gemburkan. Tak perlu nak cerita. Itu ikhlas dah tu. Ada orang jadi macam tu. Jadi bertepatanlah dengan hadis yang saya baca tadi. Banyak orang yang berpuasa tidak ada ganjaran puasanya, hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Ada satu sifat yang tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala tak bagi ganjaran. Allah Taala tak bagi apa-apa pun pada dia. Jadi cukuplah kot sekadar tu perkongsian saya. Saya mohon maaf kalau perkongsian saya tidak sampai pada tahap yang sepatutnya. Itu perkongsian yang saya mampu terangkan. Jadi apa yang saya terangkan ni adalah lebih kepada kita mengenal dosa. Bila kita kenal dosa, kita akan cuba elak daripada melakukan dosa. Yang ni saya baru baca, baru tajuk syirik. Sikit lagi habis bab syirik, kita pergi kepada tajuk yang lain. Maknanya kita kenal habis kitab ni, insya-Allah lah. Kita kenal dosa, kita faham dosa, insya-Allah kita boleh elakkan daripada melakukan dosa kepada Allah. Tambah-tambah kita sedang diuji oleh COVID-19 ni. Jangan kata COVID-19 ni kita dah faham. Biasalah satu benda wabak. Zaman Nabi dulu pun ada wabak. Tapi sebenarnya bila sebut wabak, COVID-19 adalah salah satu peringatan daripada Allah. Kerana apa? Manusia terlalu banyak melakukan dosa kepada Allah. Dan salah satunya tanda-tanda hampirnya kita dengan kiamat. Kalau tanya saya, tanda-tanda kiamat lah. Dalam hadis sebelum ni ada sebut khutbah Jumaat. Dia kata apa? Banyak berlaku kematian yang banyak. Jadi itulah kita muhasabah. Yang mana kita dah datang solat berjemaah ni, sama-sama lah kita berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala angkat balak ini daripada kita. Dan supaya Allah Ta'ala sentiasa istiqamahkan kita dalam melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekadar tu. Mohon maaf jika ada kekurangan daripada saya. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Boleh? Kat mana? Boleh?